Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, jumlah permohonan bagi program Sarawak Malaysia Rumah Keduaku SMM2H menunjukkan peningkatan ketara sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pihak kementerian dengan agensi berkaitan telah melakukan semakan terhadap permohonan berkenaan yang kian meningkat berbanding sebelum ini. Well, I can see that my Sarawak My Second Home program seems to be picking up very well in Sarawak. We even have got quite a number still backlog, because every month we have our meeting, which is shared by me together with the relevant agencies, Immigration Department, SAG Office, Premier's Office, Ministry of Health, the Police. We sit down to process the applicants, and I can see through I don't have the specific data, but I can see the number of applicants into Sarawak for the Sarawak Malaysia My Second Home program seems to be shooting up very high. It has never been this good before. Beliau menjelas demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Pusat Perkhidmatan Aramas SMM2H di Kuching pada Rabu. Datuk Seri Abdul Karim menambah peningkatan jumlah permohonan SMM2H menunjukkan bahawa Sarawak mempunyai persepsi yang baik dalam kalangan warga asing. Justru ujarnya penubuhan pusat perkhidmatan tersebut sekaligus dapat memainkan peranan yang penting dalam mempromosikan dan menyebarkan maklumat berkaitan SMM2H. Katanya lagi pusat perkhidmatan itu dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam menggalakkan penyertaan dalam program SMM2H dan menjadikan Sarawak sebagai destinasi yang diingini untuk pemilikan rumah kedua. Sementara itu, Pengarah Urusan Aramas Borneo Sendirian Berhad Jonathan Ng memaklumkan pusat perkhidmatan Aramas SMM2H akan beroperasi setiap hari jam 8 pagi hingga 7 malam untuk membantu mereka yang berminat atau ingin bertanya mengenai program SMM2H. Terdahulu dalam sesi berlainan, Datuk Seri Abdul Karim berkata tebingan Kuching di sini bakal dimeriahkan dengan penganjuran countdown Tahun Baru 2024 pada 31 Disember depan. Lebih menarik katanya, sambutan ambang Tahun Baru kali ini turut akan diselitkan dengan perasmian tiang bendera Sarawak yang merupakan tiang bendera tertinggi di Malaysia. Ujarnya sambutan ambang Tahun Baru tersebut dijangka disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Perasmian dan pelancaran tiang bendera yang tertinggi di Asia Tenggara dan juga di Malaysia, dan bersama-sama dengan dataran bendera tersebut. Semua ini akan diadakan pada 31 hari bulan Disember. That would be the last event of the year for 2023. Tiang bendera yang tertinggi di Asia Tenggara dan juga di Malaysia juga akan dirasmikan pada hari yang sama, waktu lebih kurang sama, hampir sama dengan countdown 2024. Jadi yang akan merasmikan tiang bendera adalah Yang Amat Berhormat Premier kita. He is the one that came up with this idea of this bendera. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Induk sambutan Tahun Baru 2024 dan Majlis Perasmian Tiang Bendera di bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching pada Rabu. Datuk Seri Abdul Karim menambah pelbagai acara dan persembahan menarik oleh artis tempatan terkemuka turut diadakan bagi menghiburkan masyarakat Sarawak yang hadir. Dalam perkembangan lain, beliau yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak menzahirkan perasaan gembira atas barisan menteri dari Sarawak yang mengekalkan jawatan mereka dalam rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan yang diumumkan pada Selasa.
Katanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melihat Sarawak amat jauh ke hadapan dalam industri tenaga. Oleh sebab itu, beliau telah mewujudkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam yang diketuai Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Di Tebedu pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada telah menyerahkan 4 tapak projek di konstituensinya pada Selasa. Projek-projek tersebut merangkumi kerja-kerja menaik taraf jalan pertanian dan membina baharu jalan ke kawasan penempatan baharu berjumlah RM650,000 di bawah projek program transformasi luar bandar RTP. Difahamkan projek RTP itu akan dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Serian dan akan mengambil selama 6 bulan untuk dilaksanakan akibat musim hujan pada hujung tahun. Dr. Simon berkata tujuan pembinaan jalan baharu adalah untuk membantu golongan petani dan pekebun luar bandar mengusahakan tanah terbiar mereka dengan tanaman komersial seperti nanas, jagung, durian dan kelapa sawit. Menurutnya, populasi penduduk di kawasan luar bandar bergantung dengan hasil pertanian di mana pembinaan jalan baru mampu mengubah tahap ekonomi mereka agar lebih produktif dan mampan menjelang tahun 2030. Keperkembangan berikut, Universiti Teknologi Mara UiTM bertanggungjawab untuk melahirkan tenaga kerja profesional serta usahawan bumi putera yang berjaya dan berdaya saing baik di dalam maupun luar negara. Menurut Pro-Chancellor UiTM Dato' Abdul Wahab Aziz, universiti tersebut sentiasa komited dalam melahirkan graduan yang berkualiti dan relevan dengan kehendak pasaran kerja. Penglibatan graduan dalam program-program mobility, webinar, persidangan dan pertandingan merupakan usaha untuk memberikan peluang kepada graduan mempertingkatkan bakat dengan pelbagai kemahiran terkini. Alhamdulillah, peratusan kebolehan graduan bagi fakulti yang terlibat dalam sidang pertama ini adalah melebihi 90%. Sabar dan tahniah. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan istiadat Convocation ke-98 UiTM Cawangan Sarawak di sini pada Rabu. Istiadat tersebut berlangsung selama 4 sidang iaitu sehingga Jumaat dengan melibatkan jumlah keseluruhan kira-kira 1,260 graduan. Dalam pada itu, seramai 530 graduan akan menerima ijazah sarjana muda, manakala 730 graduan lagi akan menerima diploma. Pecahan bilangan graduan adalah 324 graduan untuk sidang pertama, 312 graduan sidang kedua, 315 graduan untuk sidang ketiga dan 309 graduan sidang terakhir. Penganjuran Convocation kali ini juga merupakan kesinambungan istiadat Convocation ke-98 yang dianjurkan di kampus utama di Shah Alam yang berlangsung mulai 18 hingga 30 November 2023 diikuti istiadat yang sama di UiTM Cawangan Sabah pada 7 Disember 2023. Sementara itu, wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa orang graduan yang mendapat anugerah Naib Chancellor sempena istiadat Convocation UiTM ke-98 Cawangan Sarawak mengenai perasaan mereka dan perkongsian kejayaan yang dikongsikan bersama. Jadi apa perasaan kita menerima anugerah Naib Chancellor kelas pertama? Kami berasa sangat gembira lah sebab semua hasil usaha kejayaan kita mampu peroleh di ujungnya lah. Kita asal sini oh? Kami asal dari Bawang Sarawak. Future plan kami tentu ingin menyambung. Kami akan berusaha menimba ilmu dan pengalaman dan sebagainya. Firstly, you need to always believe in yourself. Secondly, prayer. I think my parents are very supportive of me. Jadi, I don't have any problem for studying lah. Parents also should be supportive to your child as well. And then, saya jenis yang
fokus dalam kelas. So dekat luar kelas, I can do another activity lah. I mean hanging out with my friends. So nanti untuk elakkan kita daripada stress, if you tak fokus dekat kelas and then dekat luar you study, you can feel more stressful. So my tip is always focus in your class and then make a early group discussion and preparation with your friends. That's all my tips lah. And I wish all the UiTM graduates, all the upcoming graduates, best of luck. That's all from me. Thank you. Pertama-tamanya adalah untuk Muslim solat jangan tinggal lah. Yang kedua, ibu dan ayah. Tanpa ibu dan ayah, siapalah kita. Yang ketiga, bagi kami, kita perlu tahu masa untuk kita study. Macam setiap individu lain caranya. Macam kami setiap study malam. Jadi kami study awal pagi, pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Maksudnya kita punya otak tu percentage-nya pun untuk kita terima input adalah lebih tinggi lah daripada malam hari lah untuk kami. Manakala di Lawas, Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Kampung Datuk Lawas telah menganjurkan pertandingan memancing dan mewarna tertutup pada Ahad. Sebanyak 70 pacak telah disediakan untuk peserta dan ahli PPWS yang menyertai pertandingan tersebut. Pertandingan ini hanya terbuka kepada ahli PPWS Kampung Datuk Kuala Lawas dan penduduk Pekan Merapuk sahaja serta turut diselitkan dengan pertandingan mewarna kategori kanak-kanak dan warga emas. Objektif utama penganjuran ini adalah bagi menarik minat ahli untuk aktif melakukan riadah sesama ahli di peringkat perkumpulan. Beliau dalam ucapan ringkasnya berharap supaya tahun 2024 nanti PPWS daerah Lawas akan dapat menganjurkan acara ini dengan disertai lebih ramai lagi penyertaan dari luar daerah Lawas. Selanjutnya pula, pentadbiran bahagian semerahan akan memberi tumpuan kepada 6 teras strategik bagi memastikan setiap lapisan masyarakat bahagian semerahan mendapat manfaat. Presiden Bahagian Samarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang berkata, 6 teras strategik adalah pembangunan bahagian semerahan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, pengurusan kewangan yang strategik dan berhemah, pelaksanaan transformasi sosial yang mampan, pemekasaan tadbir urus integriti dan pemantapan pengurusan dan hala tuju ISDA. Katanya daripada 6 teras tersebut, sebanyak 18 objektif strategik, 30 strategi berserta 72 pelan tindakan yang holistik telah digariskan bagi memastikan setiap lapisan masyarakat bahagian semerahan mendapat manfaat dari pelaksanaan usaha terancang ini yang meliputi 5 daerah iaitu Samarahan, Asajaya, Simunjan, Sebuyau, Gedong dan daerah kecil Sadong Jaya. Justru katanya penyediaan dokumen ini juga adalah manifestasi usaha berterusan untuk sentiasa relevan dan bersedia mencapai visi kita menjadi bahagian yang maju dari segi sosioekonomi menjelang tahun 2030 serta didokong dengan misi kita untuk memacu pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat di bahagian Samarahan. Beliau berkata demikian semasa majlis pembentangan dan penyerahan buku Pelan Strategik Pentadbiran Bahagian Samarahan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK baru-baru ini. Dalam masa sama, beliau turut mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pasukan daripada UiTM Kota Samarahan yang diketuai Profesor Dr. Abang Zainuddin Abang Abdul Rahman kerana menjadi fasilitator membantu dalam menyediakan buku Pelan Strategik Pentadbiran Bahagian Samarahan bagi tempoh 2024 sehingga 2026 ini serta anggota Rendo Samarahan yang bertungkus lumus mengerah keringat dalam memberi input, pendapat dan maklumat yang amat diperlukan untuk penyediaan dokumen ini. Beliau berharap komitmen dan semangat bekerjasama sebagai satu pasukan pentadbiran bahagian Samarahan sentiasa kekal bagi memastikan segala matlamat yang digariskan tercapai. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube.
Visual Istiadat Convocation ke-98 UiTM Cawangan Sarawak di Kota Semarahan pada Rabu mengakhiri buletin tengah hari. #Saluran Informasi Rakyat. Salam khas.